Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita dan mudah-mudahan diangkat segala amal-amal yang telah dilaksanakan untuk diberikan balasan dan ganjaran di hari akhirat kelak insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita bersama-sama mendengarkan sebuah hadis qudsi yang bertajuk perintah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar min qabli an tad'uni fala ujibu lakum wa tasa'aluni fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum." Maksudnya, serulah manusia dengan melaksanakan kebajikan dan cegahlah mereka daripada melakukan kemungkaran sebelum tiba saatnya di mana kamu berdoa kepada aku tetapi aku tidak mengabulkan doa kamu. Kamu meminta sesuatu daripada aku tetapi aku tidak memberinya. Dan kamu meminta pertolonganku tetapi aku tidak menolong kamu. Hadis qudsi riwayat Imam Nawawi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jadi secara literal hadis qudsi ini menerangkan kepada kita perintah Allah Subhanahu wa taala di atas kita sebagai hamba-Nya. Bila Allah Taala kata muru, kata amar, muru ataupun serulah kamu, yang ini manusia untuk melaksanakan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah suatu tanggungjawab yang dipikul ke atas bahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Imran sendiri telah disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat yang terbaik, seperti mana firman Allah Taala, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan daripada manusia. Manusia ini seluruh manusia lah, sejak daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala kata umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita ada kelebihan itu? Kerana ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu orang yang menyuruh melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ini kalau ada benda ini atau tanggungjawab ini kepada kita, maka kita ni namanya adalah khairul ummah, sebaik-baik umat. Itu satu, orang kata, label kan, kita punya tanda nama kelebihan kita sebab menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Okey.
Kemudian Allah Ta'ala kata lagi dalam hadis kursi ini, sebelum tiba masanya pada saat yang ketiga, masa kamu minta doa, masa kamu berdoa kepada aku tak akan makbulkan. Sampai satu masa kamu minta doa kepada aku tak akan makbulkan. Kamu meminta sesuatu kepada aku tak akan beri. Dan kamu minta pertolongan, tak akan kita tolong. Jadi saat-saat di mana kehancuran dalam kalangan manusia itu berlaku adalah puncanya kerana kita tidak menolong orang buat baik dan melarang kemungkaran. Saat itu nanti, waktu kita minta berdoa kepada Allah, Tuhan tak makbulkan. Kita minta tolong kepada Allah, Allah tak tolong. Kita minta sesuatu, Tuhan tak akan beri. Ini adalah sebagai satu peringatan buat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pada diri kita masing-masing ada tanggungjawab untuk mengajak orang buat baik, menegur pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu kita diperingatkan oleh Allah agar melaksanakan sekarang sebelum datang satu masa di mana maksiat dan kemungkaran itu sudah berdewasa. Dia dah tak boleh lagi dah. Nak tegur pun tak boleh lagi dah pada masa itu. Pada masa ruang kita nak tegur tu boleh, kita boleh tegur. Tapi akan datang satu masa dan ketiga, kita tak boleh nak tegur orang buat maksiat. Kita tak akan mampu untuk nak menegur perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Di saat itu orang tidak berani untuk menegur dan melarang. Dan sebagai balasannya terjadilah ada bencana dan ujian yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila begitu, bila kita tak kisah dengan apa yang orang nak buat, semua orang nak buat, kita tak kisah, kita biarkan. Terutamanya dalam kalangan ahli kaum kita, ini pertama terlebih dahulu, kita biarkan. Lalu Allah Ta'ala sebut apa, sampai satu keadaan di mana Allah Ta'ala akan beri ujian yang berterusan, bertubi-tubi. Maka pada saat itu tidaklah berguna doa, tidak bermanfaat permintaan kita kepada Allah, dan tidak lagi berhasil memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada ketika itu apa pun kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan beri, tak akan memberikan walaupun sedikit. Kenapa? Kerana kita meninggalkan perintah Allah supaya menyuruh melakukan kebaikan dan menghindarkan kemungkaran. Maka kerana itu ia bermula daripada dalam kalangan ahli keluarga kita terlebih dahulu, kemudian barulah kita keluar daripada keadaan keluar. Selain daripada keluarga, dah hidup-hidup walaupun kita masing-masing semua mendirikan solat pada waktunya, masing-masing jaga aurat masing-masing, maka kita boleh menegur keburukan ataupun kemungkaran yang berlaku di sekitar kita pula. Umur itulah bila kita diamkan, lama-lama ia membahagia dan lama-lama tak berani orang nak ambil, nak tegur pun tak berani lah. Baik, dalam riwayat yang lain, ini hadis sebagai Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, Ya ayyuhan nas, inna Allah yaqulu muru bil ma'rufi wanhaw 'anil munkar qabla an tad'u fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum wa tastansuruni fala ansurukum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada kamu, kata Nabi, serulah manusia melakukan kebajikan dan cegahlah mereka daripada perbuatan mungkar sebelum datangnya saat di mana kamu berdoa tapi aku tidak memuliakan kepada kamu. Kamu meminta kepada aku tapi aku tak kabulkannya. Kamu memohon pertolongan kepada aku tapi aku tidak menolong kamu. Jadi ini kita perlu khawatir kerana dengan sebab kelalaian kita dalam kita nak menegur tentang kemungkaran yang dilakukan ke atas seseorang, lebih-lebih lagi dalam kalangan ahli kaum kita, sedangkan kita adalah ketua keluarga, maka itu
sudah pasti menjadi satu musibah yang sangat besar. Kalau kita kata untuk benda yang lebih besar daripada itu, kita tak mampu lah, sebab kita tak ada kuasa. Tak ada kuasa, okey. Jadi kuasa kita di mana? Kuasa kita sebagai suami adalah berada dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri. Jadi kalau kita seorang pengurus, seorang pengarah syarikat, kuasa kita ada kepada pekerja-pekerja kita. Jadi setakat mana yang telah kita laksanakan tanggungjawab itu ke dalam rumah kita dan ke dalam kaki tangan syarikat kita. Mungkin setakat itu kemampuan kita. Pasal memang kita ada kuasa di situ, kita tak ada kuasa untuk yang lain. Tak apalah. Tapi kena pastikan yang kita mempunyai kuasa itu, menggunakan kuasa tadi untuk memastikan tidak ada orang yang berada di bawah jagaan kita melakukan kemukan. Ini sudah selesai ke belum? Kita kena tanya kepada diri kita sendiri. Baik. Kemudian dalam hadis kursi di atas terdapat isyarat agar setiap kejahatan dan kemaksiatan dalam masyarakat mestilah dicegah atau diubah di saat kejahatan itu bermula. Kalau tidak dicegah akan menular menjadi penyakit kronik yang akan mengakibatkan kehancuran, bahkan akan menimpa mereka yang tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi ada pencuri di kawasan rumah itu. Wajib kita cegah supaya pencuri ini dia tak mencuri lagi di rumah orang. Kadang-kadang bila rumah itu dah setiap malam dia masuk 5-10 rumah dah pecah, kadang-kadang baru kita nak ambil tindakan. Kenapa? Sebab hari jiran kena, esok jiran pula kena. Jadi sebenarnya adalah ketika benda itu telah bermula, pada saat itulah kita mesti ambil tindakan. Jadi dia tak terbelah. Tempat kita ada orang buat maksiat, ada orang berdua-duaan, ada orang lelaki perempuan masuk dalam rumah. Kita tahu rumah ni memang tempat pelacuran, contoh. Rumah ni tempat orang buat maksiat, melepaskan hawa nafsu di situ. Maka di mana tanggungjawab kita untuk kita pastikan bahawa kawasan rumah kita ini tidak ada maksiat yang berlaku. Ada orang tuan, dia duduk berdua dalam rumah. Duduk berdua dalam rumah, isterinya ada dalam rumah. Isteri itu ada, suami itu bawa rumah lain. Isteri pun tak kira. Ini berlaku betul. Jadi bahaya. Kenapa? Sebab bila kita tak buat sesuatu tindakan yang boleh mencegah kemungkaran, kita boleh menarik subhat sama pada perkara tersebut. Jadi perlu ada tindakan. Maka orang kawasan perumahan yang berjejas keselamatan, kemudian ada pula orang berhisap dadah, mungkin ada pula orang yang berzina, orang yang berduaan, masuk rumah kosong dan sebagainya. Ini menjadi tanggungjawab masyarakat. Oleh kerana kita yang tahu, maka kita lah yang perlu mengajukan atau melaporkan tentang keadaan tersebut. Jadi ini salah satu. Habis kita dah cerita, kita dah lama tak kita lepas kita dah tak berusaha lagi lah. Sebab telah pun kita menjalankan tanggungjawab kita, apa yang patut kita buat. Lepas itu serahlah kepada orang yang patut ada kuasa untuk nak menghadap maksiat tersebut. Okey. Dalam hadis kursi di atas terdapat isyarat, maka supaya setiap kejahatan dan maksiat mesti dicegah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'an nasul munkar falam yughayyiruhu aw syaka ay yu'ammahu bi iqabihi." Nabi kata, apabila manusia melihat suatu kemungkaran dan dia tidak berusaha untuk mengubahnya, ditakuti Allah akan mengumpulkan azab siksaannya secara menyeluruh. Ini kita pernah tentang Allah Ta'ala ketika menurunkan rahmat, Allah Ta'ala akan turun secara individu. Siapa-siapa orang salih, Allah turunkan rahmat secara individu. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala menurunkan ujian dan musibah kerana kemungkaran sesuatu kaum itu,
ataupun kelompok dalam kaum itu, individu dalam kaum itu, Allah Ta'ala akan menimpulkan musibah keseluruhannya. Orang yang jahat kena, orang yang baik pun kena. Kenapa orang yang baik pun kena? Sebab orang yang baik dia tidak menegur perbuatan orang yang jahat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan suatu fitnah, yang mana musibahnya akan kena kepada kamu semua. Bukan hanya kena pada orang yang buat sahaja, tapi keseluruhan manusia yang ada pada di kelompok itu semua kena. Maka kerana itulah antara contoh yang baik kita hadap kisah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang menyeru kaum dia tetapi mereka tak beriman, dan yang beriman dengan Nabi Nuh itu terlalu sedikit, sekitar 80 orang sahaja selama umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Maka apa yang Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala berkata Nabi Nuh, siapkan bahtera, sebab aku akan timpakan benda yang besar kepada kaum Nabi Nuh. Allah Ta'ala selamatkan dulu Nabi Nuh bersama pengikut yang beriman dari kapal. Didatangkan benda yang besar, hancur sebelum itu. Tak ada siapa pun yang tinggal. Na'udzubillah. Okay? Begitu juga dengan kaum-kaum terdahulu, Samud. Ini semua contoh-contoh yang Allah Ta'ala musnahkan mereka itu sekelip mata sahaja, kerana mereka ini tidak mendengar nasihat daripada Nabi-Nabi yang telah diutuskan ke atas mereka. Okey, dalam contoh yang lain di sini disebut Allah Ta'ala mendatangkan contoh Bani Israel. Nasib Bani Israel, di Bani Israel ini paling degil, antara maknanya kaum yang degil dari abad ke abad, seperti disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika mimma asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat, lu'ina, telah dilaknat Bani Israel yang kufur dengan perantaraan lidah Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Hal itu disebabkan mereka derhaka dan melanggar peraturan. Mereka tidak saling mencegah perbuatan-perbuatan mereka yang mungkar. Sungguh buruk yang sentiasa mereka lakukan. Bani Israel ini paling banyak Nabi dulu pada mereka. Dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia tak beriman. Nama Nabi Allah Musa alaihi salam. Wahai Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa ajak mereka beriman, tak nak. Allah Ta'ala turunkan bermacam-macam musibah. Diturunkannya nyamuk. Penuh nyamuk. Kata umat Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, doalah kepada Allah, hilangkan, angkatlah musibah ini, kami beriman lepas ini. Nabi Musa doa, musibah terangkat, dia tak beriman juga. Allah Ta'ala turunkan kutu, penuh kutu, kuman, kutu, penuh kutu dalam rumah saja kutu. Bila air kutu, tuang tambah kutu, kata Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, doalah kepada Allah, nanti kami beriman. Dan doa dah tak beriman juga, musibah dah diangkat, tak beriman juga, Allah Ta'ala turunkan pula kata Difnam kata. Rumah kata, bila air ada kata, orang tamu ada kata, seluruh tempat ada kata. Wahai Nabi Allah Musa, berdoalah kepada Allah, nanti kamu akan beriman. Nabi Musa berdoa, terangkat musibah, tak beriman juga. Turun darah, semua dah punca air, semua darah. Sama juga.
wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, berdoalah pada Allah, kami akan beriman kepada Allah. Dan Nabi Musa berdoa, musibah berangkat, tak beriman juga. Ini Bani Israel ini memang kaum yang tinggi. Paling banyak Nabi turun ke dia, paling banyak juga dia bunuh Nabi-Nabi. Kenapa Allah Ta'ala cerita pada kita? Dan benda ni ada dalam surah Al-Maidah, supaya kita umat Nabi Muhammad SAW belajar bahawasanya ada kaum yang sangat kecil, yang mana Allah Ta'ala timpakan musibah bertalu-talu kepada mereka kerana tak mahu beriman. Dan jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW ini kita tak mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada Bani Israel. Kan masa Bani Musa, zikir semua, habis banjir maksiat semua. Jangan itu. Masa kemarau panjang, solat hajat kita tak hujan turun. Masa hujan turun, dah senang kita maksiat lagi. Ini tidaklah sama sifat dan perangai ini seperti Bani Israel. Beza ni kita beriman kepada Allah, tapi kerana kita ni tak beriman secara berterusan, masih berbuat maksiat itu. Maka kalau itulah beringat-ingat, kalau Allah Ta'ala beriman begitu kepada Bani Israel, apatah lagi kita senang sangat Allah Ta'ala nak buat. Baik, maka dalam surah At-Takasur Allah Ta'ala menyatakan, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia. Baik, daripada sebab kita selesa sangat hidup kat dunia, sampai kita terlupa nak ajak orang buat baik, sampai kita tak menegur kejahatan orang, semua. Sebab itu suatu hari Nabi SAW mengajak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar makan di rumah seorang sahabat. Lapar sangat kan? Maka sahabat tadi ada seekor kambing, lalu sembelih kambing tersebut dan hidangkanlah dengan sambal roti. Maka selepas makan, selesai makan, Nabi SAW menunjuk satu persatu. Ini daging kambing, ini buah tamar, ini roti hibzun. Jadi kata, wallahi, setiap satu yang kita makan, apa yang ada di atas roti ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Benda yang kita makan, sebiji itu, sekeping roti pun ditanya oleh Allah di hari akhirat. Buah tamar, sebiji yang kita makan, masuk dalam perut masa kita buka puasa, Tuhan tanya dekat hari akhirat. Gulai ataupun daging yang masuk dalam perut kita, Tuhan tanya kat hari esok. Apakah nanti kalau rezeki itu berbalik-balik, dia buang-buang dalam tong sampah, itu pun Tuhan tanya di hari akhirat. Jadi kalau yang macam tu Tuhan tanya, takkan yang benda yang bersifat jadi besar seperti mengajak orang buat baik, mencegah kemungkaran, Tuhan tak tanya. Allah Ta'ala akan tanya. Dari itu kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW kerana tanggungjawab kita tu. Kita ada orang buat baik, kita cegah kemungkaran. Kerana tanggungjawab ini tidak diberikan kepada umat terdahulu. Macam mana nak beri? Mereka pun tak beriman kepada Allah. Mereka tak beriman kepada Nabi mereka. Macam mana nak suruh mereka ajak orang lain pula? Begitu. Jadi ketika Islam itu datang, Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Nabi dan Rasul. Maknanya di situlah munculnya Muhammad Nabi Musa, seorang masuk Islam. Pada masa yang sama, mereka ajak, mereka bagi tahu yang ini, yang kita sembah ini adalah sesuatu yang tidak sepatutnya kita sembah. Kerana dia bukan Tuhan kita, dia adalah berhala yang tak ada manfaat. Daripada situ, dah start daripada diislamkan seorang demi seorang masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, berdakwah 2 tahun secara sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Daripada situ dah bermulanya lahir dia ajak orang buat baik, tinggal di jalan. Tu
Bagi kita lah sebagai umat, bagi Nabi-Nabi memang kerja Nabi-Nabi terdahulu memang dah ajak dah beriman. Tapi umat mereka tak nak beriman. Maka benda itu tak dipertanggungjawabkan atas mereka, sebab umat mereka pun tak mahu beriman. Baik, ini kelebihan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah suatu perjuangan yang memerlukan kekuatan hati dan keteguhan pendirian. Kerana pada umumnya pekerjaan ini akan menghadapi risiko dan bahaya, terutama jika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang merupakan timbul tebal. Kadang-kadang kita ni nak ajak kawan satu meja penting kita pergi pergi surau pun kadang-kadang kita ni rasa kita yang bantu Allah, kan? Rasa kita dia mengajak tak pergi juga, kan? Kita bukan tak pernah berkait kan dengan kawan dekat Baru apa semua. Kita pun ada juga kawan yang itu. Tapi kadang-kadang kita setiap kali ajak dia buat tahun dulu pergi mari kita surau. Jadi mari kita ke masjid. Tak apalah dia haji juga. Kan? Jadi kita ni kena rasa sedih sebab selama kita tak berjaya mengajak mereka ke surau, selama itulah kita akan rasa macam ya Allah, kita nak syurga ke, kita tak tahu ke kau nak mati, kan? Sebab tu dalam Islam ni kan, dia ada keingkat. Kalau kita rasa agak sebulan, 2 bulan kita nak rasa elok-elok ni, dia buat tak tahu je. Dan kita mula tukar sikit kita punya cara tu. Kerja di umur ni duduk. Kalau bila duduk sendiri malam mengkira pada pagi ke petang mengkira balik pergi lagi, kan Nabi kata umur umatku ni antara 60 hingga 70. Haji dah berapa? Saya dah 25 tahun lagi ni. 2 tahun ni akan duduk sini je. Kita ubah cara tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita nasihat baik-baik dia tak rasa. Tapi bila kita sentuh umur dia, umur dah 65 takkan duduk di sini lagi, main di masjid. Lepas pergi semua nak patah balik ke sini pulang. Pergilah balik. Kan mesti dekat rumah. Surau dekat rumah. Apa halangan dia tak mau pergi? Dia kata, tak apalah orang dah ada di surau tu. Orang dah ada di surau tu, saya maaf nanti lah. Dia Jumaat saja. Jumaat solat kayu. Itu lah. Biarlah. Orang dah ada dekat surau tu tak apalah. Berapa saya pergi. Kalau kita jadi jenazah pun tu surau dulu ni. Bila dah sebut jenazah tu, kalau tak takut lagi tak tahu kan. Okay. Tapi itu sebenarnya. Sebab kadang-kadang mereka ni tak terjentrik hati mereka. Kadang tak diperlihatkan keadaan itu. Contoh semua, kalau malaikat mau datang depan kita, dia berupa dengan manusia, dia pun kata, saya ni malaikat maut, saya nak cabut sama orang. Contoh nak minta apa masjid? Tolonglah, bagilah saya 1 minggu lagi, saya nak ke masjid dulu. 1 minggu je lagi, bagi saya 1 waktu kat masjid, selepas minggu tu, sama je boleh. Agak-agak malaikat maut tu nak tunggu kita. Kadang-kadang saya mereka awak, saya nak cabut daun awak sekarang. Tuhan perintahkan saya daun awak sekarang. Cincin kita kat situ. Sebab kita tak menjalankan tanggungjawab kita. Innama na'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah, yang muru kan fi'il mudhari. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari akhirat. Jadi bila dia faham tanggungjawab dia. Dia faham tanggungjawab. Atau saya tak boleh pergi selalu. Tak apa, tak pergi selalu pun tak apa. Kalau kita pun faham, pergi mungkin lobo masa tak ada nak pergi, subuh tak nak pergi. Pergilah pergi syarat. Maksudnya di hari akhirat esok, tempat-tempat sujud yang awak sujud kat surau ni akan jadi saksi di hari akhirat esok. Min asari sujud, kan dalam Quran ada disebut kan, min asari sujud. Tempat sujud kita ni nanti di hari akhirat akan diangkat oleh Allah jadi saksi. Jadi saksi di mana kita sujud di bahagian dalam surau ini, semuanya akan diberitahu. Pedang sujud kat sini, pedang sujud kat sini.
Bayangkan dah kita ni tak pernah sujud dekat rumah Allah. Orang perempuan tak ada masalah sebab mereka memang semayang kat rumah pun. Melainkan suami raja nak bawa lah. Tapi bagi lelaki, dia ada hukum khusus untuk semayang kat rumah sendiri. Melainkan dia tu ada masyarakat, kesulitan. Nak pergi kerja pagi, baru tahu ke tak? Subuh, asal tak ada, tak tu. Mari isyak, tak ada. Saya mesyuarat, mari isyak. Takkan setiap hari mesyuarat. Takkan sampai tak ingat rumah Allah pun. Sebab tu tuan-tuan semua, jangan sampai kita tak kenal imam gitu. Jangan sampai tak kenal imam. Contoh yang paling mudah kita jarang ke rumah Allah, bila imam kita pun kita tak kenal. Contoh rendah. Kalau kita duduk dekat rumah Allah, duduk dekat kawasan kita lah, masjid lah. Kalau kita duduk jauh datang sini, okey, itu logik. Tapi rumah kita sebelah masjid. Sampai masa ada orang meninggal kat rumah kita, kita pilih rumah Allah. Siapa yang imam dia? Tahu sebenarnya. Imam kita pun kita tak kenal. Itu tanda yang kita tak pernah jarak ke rumah Allah. Kita mesti kenal imam kita. Apabila rumah dengan masjid dekat. Kalau jauh, okey. Kita faham. Itu tandalah. Okay. Jadi, di situ kita tahu betapa sebenarnya kita membawa diri kita ni buat kebaikan ke ataupun tidak. Rumah Allah ni macam mana pun jangan tinggal. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh dapat 2 waktu, cari 2 waktu. Ujung minggu. Tak boleh hari kerja ujung minggu. Jadi kita mesti pastikan meninggalkan kesan sujud di atas rumah Allah ini supaya diangkat di hari akhirat. Baik. Okey, jadi dia kata, walaupun tugas itu sangat berbahaya, namun ianya mulia di hadapan Allah. Okey. Kita ada risiko, mungkin kita tegur kawan kita bukan tak tarik muka. Mungkin dia dah tak apa nak tegur, mungkin dia dingin sikit. Dia mungkin tak layan kita. Tak apa lah. Kita dah lepas kan? Tanggungjawab kita dah lepas nak tegur. Maka kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan jahil. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran hak terhadap penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, jadi kerana itu bagi Islam apabila kita mencegah kemungkaran, itu dianggap suatu jihad. Walaupun jihad itu banyak definisi dia. Jihad untuk ilmu, jihad berperang, itu jihad. Tapi salah satu daripada cabang jihad itu adalah bila kita mengajak orang buat baik dan mencegah kemungkaran. Jadi kerana itu kita pastikan bagi setiap diri kita bermula dengan diri kita sendiri, kemudian beralih kepada ahli kaum kita, kemudian beralih dengan jiran tetangga, dan beralih kepada masyarakat yang umum. Ada sumbangan kita untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan kalau ada kesilapan-kesilapan, kita tegurlah sama-sama. Saya pun tak terlepas daripada kesilapan. Itu salah. Sebab sama mana kita manusia, kita memang ada dosa dan ada kesilapan. Begitu. Baik. InsyaAllah sekarang itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keberkatan umur, keberkatan kesihatan kita, keberkatan masalah orang kita. Sama-sama kita dapat berjamaah dan kita menuntut ilmu di rumah Allah Taala ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nuril qulubana wastaqbil bi ta'atika abdana wa khallis min al-fitani wal mihani asarana wa shaddah jibal aqrana wa qina min syarri waswasi syaitan wa ajirna min ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.